Mungkin ada tuan-tuan yang jenis suka naik bas duduk belakang. Zaman budak dulu akan kata, saya tak kisah Ustaz, depan belakang boleh belaka, jenis tak ada hair. Zaman saya bas tintong duduk belakang sedap Ustaz, boleh seokok, depan tak boleh, belakang sedap. Ini bukan naik bas ni. Padang mahsyar ini azab. Kalau kita dipersilakan duduk paling depan, pertama kemuliaan lah. Tuan-tuan yang biasa masuk istana, tuan-tuan kalau tak ada selempang, tak ada pingat, berasa kecil dalam hidup ni. Jauh duduk sebelah tok batin je kita duduk. Tapi kalau ada selempang, ada pingat, 3-4 keping, lain. Dia punya jalan tu sengit. Baju Melayu tu sengit, kek jalan. Duduk soh paling depan, lain. Ini duniawi, ukhrawi, lebih megah lagi. Kita duduk soh paling depan. Ratusan ribu manusia tak boleh ke depan, kita boleh ke depan. Satu kemuliaan. Yang dua, Allah nak selamatkan kita dari azab. Tuan-tuan, padang mahsyar ini azab. Jangan kita bayangkan padang mahsyar ini macam padang majlis daerah rauk. Tak boleh. Dia padang mahsyar ni bala. Lantai besi, atap tembaga. Manusia tidak berpakaian. Kasut tak ada, selipar tak ada. Panas, berbeluh-beluh. Baik itu bila Nabi cerita kepada Aisyah tentang azab di padang mahsyar, manusia semua bertelanjang. Aisyah dia gelak. Dia kata, telanjang ya Rasul? Malunya. Nanti orang tengok saya tengok orang macam mana pula? Bila Aisyah cakap begitu, Nabi terus berubah muka. Ya natabni Abi Quhafah. Anak Abu Bakar. Tu Nabi marah. Biasa Nabi panggil dia darling, baby, apa ni, Humairah lah, macam-macam panggilan manja. Tapi hari tu Nabi marah. Anak Abu Bakar. Syughilan nas yawma idzin anin nazar. Wa syakhisu absarahum ila as-sama' mawqufina 40 sanah la ya'kulun wa la yashrabun. Anak Abu Bakar. Apa hal awak nak mandang hak orang? Kita esok sibuk memandang ke arah langit, menunggu nasib kita. 40 tahun syakhisu absarahum ila as-sama'. Semua mata hanya mandang ke arah langit saja. Mauqufina 40 sanah. Manusia berdiri 40 tahun tak bergerak. La yakulun wa la yashrabun. Makan tak nak, minum tak nak. Susah hati. Kita tunggu result COVID positif pun dah debar. Tentu rasa matilah aku kalau positif ni. Allah, ramailah sisiwan, masjid tutup, sekolah tutup. Allah, ya Allah. Kita baru nak tunggu result jolok hidung baru. Ada program jolok hidung contoh kan, bergejala. Nak nunggu result PKD telefon bila lah dia nak telefon Allah. Itu susah hati dah kita. Bayangkan ini result menentukan masuk neraka ataupun surga. Debar. Masa berdiri 40 tahun apa berlaku? Kata Al-Miqdad bin Aswad, Nabi pernah sebut, ketika kita berdiri 40 tahun di padang mahsyar, tudna syamsu yaumal qiyamah. Matahari begitu dekat dengan manusia. Kalau kita orang Melayu dia sebut matahari jarak sejengkal daripada kepala. Nak menggambarkan dekat. Tudna ni kalau bahasa Arab maknanya satu batu, tapi dekat jugalah. Sebab kita sekarang jarak matahari dengan bumi 149.6 juta kilometer. Lebih kurang dalam 93 juta batu. Itu pun belenggin kita duduk di rumah. Kalau rumah atap rendah, zinc tak ada siling, panas, belenggin kita. Tapi matahari kalau dah jarak satu batu ataupun sejengkal, bayangkanlah azab tak azab. Kasut tak ada. Lantai besi, atap tembaga. Kedai jual air tak ada, Starbucks ke blok tak ada, air ni tak ada. Tak ada air soya tiap bin 5 tak ada. Yang ada telaga Nabi je. Itu pun insan terpilih yang dapat. Hak jenis cak ayam jangan mimpi. Sampai pagar kena halau gitu dek gad. Seksa. Sehingga kata Nabi diberikan seksa disebabkan matahari dekat. Dia punya fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Manusia akan diazab dengan peluh dia sendiri. Faminhum may yakunu ila ka'bai. Ada orang peluh sampai buku lali. Ni mungkin dosa tak banyak. Mungkin adalah karaoke sikit-sikit begitu, ngorat budak kedai, nyinyek mata. Esok peluh sampai buku lali. Kena juga. Kuat mengorat kena. Wa minhum ila rukbatai. Alak sampai lutut. Ada orang peluh ila haqwai sampai pinggang.
Ada orang kata Nabi peluhnya itu sampai ke mulutnya. Nabi tunjuk isyarat biyadihi ila fihi. Nabi tunjuk bibir dia. Mana dia melompat-lompat. Dia tenggelam dalam peluh dia sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Sehingga begitu terseksanya orang duduk di padang mahsyar, sehingga ada di kalangan manusia yang berdoa kepada Allah, Ya Rabbi irhamna walau ilan nar. Ya Allah, kesianlah pada kami, campak je lah dalam neraka, tak payah duduk-duduk tunggu rizak lagi. Campak neraka je lah, shortcut nak mahkamah leceh lah. Saya mengaku bersalah saja. Terus campak neraka, tak boleh tahan. Tak boleh tahan, duduk pada masyarakat tak boleh tahan. Lepas itu ada satu cerita Ka'ab al-Ahbar. Pernah sekali Ka'ab al-Ahbar ni, dia dulu Yahudi masuk Islam. Dia pendeta terkenal, banyak baca kitab-kitab lama, sahabat Nabi. Omar jumpa dengan Ka'ab. Kata Omar, wahai Ka'ab, mu cerita aku satu cerita yang kalau aku dengar nescaya aku menangis. Cerita sekarang. Kata Ka'ab al-Ahbar, wahai Omar, nanti di padang mahsyar neraka Jahanam akan mengeluarkan suara dia. Dia buatkan sound system. Test. Dia keluar suara. Ketika neraka Jahanam mengeluarkan suara sound effect dia, seluruh para nabi, para syuhada, siddiqin terduduk di depan Allah. Melutut. Lembek lutut. Dengar suara neraka Jahanam. Sehingga ada di kalangan mereka berdoa, Rabbi la as'aluka illa nafsi. Ya Allah, hari ni aku tak minta untuk orang, tolong aku dulu. Selesaikan masalah aku dulu ya Allah, rasanya berat ni neraka Jahanam ini. Maka kata Ka'ab al-Ahbar, falau kana laka ya Ibnul Khattab yauma idzin amala 70 nabiyan la zananta annaka la tanju. Wahai anak al-Khattab, kalaulah ketika itu kamu berdiri di depan Allah, mendengar bunyi neraka Jahanam, kalaupun kamu sedang pikul amalan pahala sebanyak 70 Nabi punya akaun pahala, la zananta annaka la tanju, kamu pun akan merasakan kamu tak akan lepas daripada neraka itu. Begitu mengerikan. Padang mahsyar ni ngeri, tuan-tuan. Baik itu bila Nabi cerita, Allah Ta'ala sebut umat Muhammad akan duduk paling depan saf, jadi saksi, syuhada ala nas. Ini nikmat. Sementara lagi padang mahsyar yang begitu mengerikan itu, Nabi kata, don't worry my friend, don't worry baby. Kerana kata Nabi, likulli nabiyyin da'watun da'a biha ummati fastajiba lahu. Wa inni uridu insyaallah an uakhira da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamati. Setiap nabi-nabi ada talian hayat, doa mustajab yang mereka dah gunakan untuk umat masing-masing. Tapi aku simpan talian hayat aku. Aku nak gunakan doa aku ni mustajab semasa bila? Untuk aku nak beri syafaat pada umatku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu muslimin muslimat, jom kita bangga jadi umat Nabi. Kerana walaupun kita amalan tak setara mana, tapi kita dapat kemuliaan di padang mahsyar. Sementara lagi kita adalah umat akhir zaman. Dia beza. Umat akhir zaman lebih Nabi sayang. Pertama, umat akhir zaman ni Nabi dia rindu. Dia rindu. Kata Nabi, wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana. Nabi tengah duduk dengan sahabat, kata dia, aku rindu nak jumpa saudara-saudara aku. Ikhwan, Nabi panggil kita ikhwan, ikhwanana. Aku rindu nak jumpa puak gabak saudara aku. Sahabat pun bertanya, faqalu ya Rasulullah alasna bi ikhwanika? Saudara mana pula? Kamu ni bukan saudara ke? Ni kan saudara belaka ni, kata sahabat. Kata dia, la bal antum ashabi. Mu ni semua bukan saudara, mu sahabat aku. Saudara ni lain, kata Nabi. Wa ikhwanuna allazina lam ya'tu ba'd. Saudara aku ni adalah golongan yang hanya datang lepas aku tak ada nanti. Aku tak dapat jumpa mereka. Wa ana faratuhum 'alal haudi. Jadi aku janji nak berdating jumpa mereka ni di telaga aku nanti. Jadi tuan-tuan masuk dalam diary, kita punya dating appointment jumpa dengan Nabi dekat telaga Nabi.
Jadi tuan-tuan nanti kalau di padang mahsyar, bangkit-bangkit pada mahsyar, mungkin kelang kabutlah orang berbilion, triliun apa semua. Jadi tuan-tuan kalau tak tahu nak pergi ke mana masa itu, cari telaga je. Tanyalah orang, malaikat ada jaga trafik, kalau kita tak tahu benda rupa, tapi tanyalah. Telaga, where the water, telaga. Haud. Cakap Arab lah, cakap Arab. Haud, aina haud. Dan benda tu, kausar tanya. Inna a'tayna kal kausar. Takkan itu betul-betul tak apa juga, berat sungguh. Al-kausar, al-kausar. Tapi lah, kita esok bangkit dengan benda yang paling kita sayang. Kalau tuan-tuan sayang Nabi, bangkit ingat ke Nabi lah. Tapi kalau sayang oyen, kakak, kuku, kiki, cari kucing lah pada mahsyar esok. Bangun-bangun miau, cari kucing kulu kili. Sayang ingat ke kucing? Saya hidup masjid, ada orang nanya pasal kucing banyak juga. Ingat boleh buat kitab pasal haiwan peliharaan. Dia nanya, soalan dia tu ada juga kebenaran. Adakah saya akan boleh minta pada Allah supaya kucing saya esok hidup bersama saya dalam syurga? Ada. Adakah kucing saya boleh saya minta dia kekal bersama saya di akhirat? Ada. Macam mana saya nak mencari kucing saya di padang mahsyar dalam keadaan ada jutaan kucing? Ada tanya boleh tak buat talqin untuk kucing? Ada talqin, tahlil, macam-macam pening kepala. Jangan sayang sangat esok bangkit cari kucing, orang bangkit cari Nabi.